Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba, alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesihatan, nikmat iman dan juga nikmat masa yang Allah berikan kepada kita sehingga pagi ini sama-sama kita dapat hadir dan juga duduk dalam majlis ilmu di atas talian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita sentiasa disarankan dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar memelihara keimanan kita kepadanya. Maka salah satu cara kita ingin menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui ketaatan amalan perbuatan kita. Salah satunya iaitu bacaan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini kita buka pagi kita dengan bacaan Al-Quran dan juga tafsir dan juga tadabbur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan keimanan kita kepadanya dan Allah taala akan memasukkan kita ke dalam syurganya melalui rahmatnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap pintu ilmu yang Allah berikan kepada kita, berarti Allah Ta'ala akan membuka pintu kebaikan kepada kita. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, maka yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan memberikan kefakihan agama, kefahaman agama kepada mereka. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi tadabbur dan tafsir kita pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67 di dalam Al-Quran, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-8. Dan kita akan ulang kaji sikit pada ayat yang ke-7 dan kita akan sambung pada ayat yang ke-8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-7, sebelum tu tuan-tuan, saya ulangi lagi sekali, daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-5, Allah Ta'ala berbicara tentang kekuasaan dan kerajaannya yang berada di dunia. Dan Allah Ta'ala highlightkan daripada ayat 2 sampai ayat 5, bercerita tentang kejadian kita, iaitu kematian dan kehidupan. Dan Allah juga bercerita berkaitan tentang sab'as samawat, 7 petala langit. Nak beritahu pada kita, pada kehidupan di dunia ini, pemilik kerajaan, kekuasaan di sini mutlak milik Allah. Yang berada di atas muka bumi, iaitu melalui ayat hidup dan mati, ayat kedua, dan diikuti dengan cerita langit itu, nak cerita di bumi pun kerajaan Allah, di langit pun kerajaan Allah Ta'ala. Okey. Pada ayat yang ke-6 sampailah nanti pada ayat yang ke-11, yang ini Allah Ta'ala berbicara tentang kerajaan Allah yang berada di alam akhirat. Ayat 1 sampai 5 cerita kerajaan Allah di dunia, di langit dan di bumi. Manakala cerita pada ayat ke-6 sampai 11, sinopsisnya, Allah Ta'ala cerita tentang kerajaannya secara mutlak yang berada di alam akhirat. Allah cerita berkaitan tentang neraka dan Allah Ta'ala cerita sedikit berkaitan tentang syurga. Di sini awal-awal ni kita dah boleh faham Allah Ta'ala dah mula rangkumkan kerajaan dunia dan juga kerajaan akhirat adalah kerajaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Kita dah sambung pada ayat yang ke-6. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-7. Kalau perhatikan pada ayat yang ke-6, saya dah sebutkan sebelum ini, Allah Ta'ala sebut walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Ni ayat ke-6 Allah kata orang kafir yang kafir kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah highlight kalimah kafaru, orang-orang kafir,
Dan pada ayat-ayat selepas ini kita akan tengok apa sebab manusia boleh jadi kafir kepada Allah. Akan dia explain depan ni macam mana dia boleh masuk dalam neraka Allah, sebab dia ni adalah orang kafir. Kenapa dia kafir? Kita akan tengok nanti. Okey, pada ayat yang ke-7 Allah Ta'ala memberi gambaran tentang neraka. Allah Ta'ala cuba mensifatkan neraka sebagai gambaran awal kepada kita. Kata Allah, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur." Apabila ahli-ahli neraka nanti dicampakkan ke dalam neraka, sami'u laha syahiqa, maka mereka akan dengar daripada neraka itu syahiqa, jeritan ataupun suara. Saya dah sebut minggu lalu, kalimah syahiqan ataupun syahik tu merujuk pada dua. Pertama, boleh jadi dia adalah suara daripada neraka, maknanya neraka sendiri bersuara. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran yang mana neraka bertanya pada Allah, ada lagi kosong tak dalam masih ada lagi tak penghuni-penghuni yang nak masuk ke dalam neraka ni, sebab aku masih lagi kosong. Maknanya neraka bercakap dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi pun menyebutkan neraka memiliki lehernya, memiliki matanya, memiliki suara dan sebagainya. Jadi tafsiran pertama, syahid adalah merujuk kepada suara neraka. Pandangan yang kedua, syahid adalah merujuk kepada suara penghuni neraka. Maknanya di kalimah syahid tu, neraka tu Allah kata ada suara. Sama ada suara neraka sendiri ataupun suara penghuni neraka itu sendiri. Ada dua pandangan. Saya minta maaf saya tak dapat nak ulas detail. Saya dah sebutkan pada minggu yang lalu. Jadi nanti tuan-tuan rujuk kembali kepada kuliah kita yang lalu, merujuk pada kalimah syahid. Dan Allah kata wahiyya tafur, dan juga neraka itu dalam keadaan tafur, menggelegak. Mudahnya syahid ini didengar dengan deria telinga, tafur dilihat dengan deria mata. Artinya dua-dua deria ni, satu kita boleh dengar suara neraka, satu lagi kita boleh lihat keadaan neraka. Dua-dua ni memberi gambaran yang maha dahsyat. Okey, memberi gambaran yang sangat dahsyat. Dan di sini juga ada i'jazul lughah, mukjizat bahasa dalam Al-Quran. Bagi mereka yang mahir dalam bahasa Arab, khususnya pada zaman Nabi, orang-orang Arab zaman Nabi ni semuanya pakar-pakar bahasa. Dia baca ayat 7 ni, dia seolah-olahnya macam nampak satu gambaran yang Allah Ta'ala telah tunjukkan. Macam mana neraka itu, Allah kata dengan suaranya yang sangat menakutkan. Sebab syahid ni juga merujuk pada hembusan nafas neraka. Dia menghembus dan menarik. Okay, zafir dengan syahid ni, dia merujuk pada hembusan nafas neraka yang sangat menggerunkan. Dan Allah kata dia punya nafas tu dalam keadaan tafur. Tafur ni macam kita masak air, ambil bekas masak air atas dapur tu, air tu mendidih, menggelegak sampai dia keluar. Gelegak tu sampai dia apa istilahnya? Melimpah. Sampai tahap melimpah. Okey, menggelegak sampai melimpah. Al-Hafiz Ibn Kathir sebut dalam tafsir dia, tafur tu adalah macam satu biji-bijian yang dimasak, direbus di dalam air yang banyak. Maksudnya air penuh, ada beberapa biji diletakkan dalam keadaan menggelegak, pecah-pecah. Kalau kita gambaran dekat dunia ni, lautan melimpah. Kenapa lautan melimpah? Sebab adanya taufan, kemudian ada letusan lava daripada perut bumi di bawah lautan tu sampai air tu melimpah. Dia gambaran macam tu. Itu kalimah tafur. Sebab itu kalau siapa yang belajar, yang tahu kalimah-kalimah Arab ni, kalimah-kalimah yang dipilih di sini sebenarnya memberi gambaran yang maha dahsyat. Kalimah syahid, kalimah tafur, ini gambaran-gambaran yang maha dahsyat. Okey? Jadi Allah Ta'ala membayangkan suara neraka kamu akan dengar punya jauh jaraknya daripada tempat kamu di mahsyar nanti, dan nanti kamu akan lihat keadaan neraka yang sangat menakutkan. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-8. Kita sambung pada ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyebutkan takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir, takadu maksudnya hampir-hampir. Tamayyaz ni bermaksud berpisah. Maknanya terpisah, ataupun di sini diterjemahkan sebagai terpecah. Okey, hampir-hampir nak pecah ni. Kenapa? Minal ghaith, kerana kemarahan neraka tu. Neraka tu sangat marah. Allah bayangkan sampai dia hampir-hampir pecah. Okey, kalimah al-ghaith dia lebih
tinggi lagi kemarahan tu daripada al-ghadab. Dalam bahasa Arab, ghadab ni marah, al-ghaiz pun marah. Cuma al-ghaiz kemarahan yang lebih melampau daripada ghadab. Kita dekat dunia ni ataupun dalam sepanjang kita hidup ni, kita pernah tengok orang marah sampai tahap mana? Merah muka kan? Itu ghadab lah. Tapi ghadab yang ada dekat dunia ni, misal saya minta maaf sebut isu semasa yang paling dekat, yang kes kita pun tak tahulah, wallahu alam, tak pandai nak ulas, yang anak kandung diambil daripada anak angkat tu, kemudian dibunuh kan, didera, kemudian dibunuh, letak dalam tong biru yang berada di Melaka tu. Ni kes ni viral ni, baru meninggal, baru ambil 3 bulan daripada keluarga angkat. Kalaulah kita tengok bekas pukulan, lebam, kecederaan pada si anak, sampai bapak tiri tu sanggup bunuh anak tu, kalau atas dasar kemarahan, itu namanya baru peringkat ghadab. Itu namanya ghadab, itu namanya marah, baru sampai tahap marah. Maknanya kita pernah tengok orang pukul, orang dera anak, orang buat apa-apa, itu baru ghadab, baru marah. Al-ghaid, kemarahan yang atas lagi, kita tak tahu, ni bukan panas baran lah, lebih daripada panas baran. Al-ghaid, itu kalimah al-ghaid. Sebab itu Allah tak sebut kalimah minal ghadab, sebab kemarahan tu dia ada limit dia. Atas lagi namanya al-ghaid. Jadi Allah Ta'ala membayangkan neraka tu dia ada kemarahan dia, sangat-sangat marah sampai hampir-hampir pecah. Kalau kita dekat dunia marah sampai merah muka, merah padam, tak sampai lagi mereka muka kan. Tapi al-ghaid kata Allah, dia sampai hampir-hampir menyebabkan neraka itu pecah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Yang ni saya nanya tuan-tuan, saya dah ulas, cuma kita tak habis pada ayat ke-8. Ni tuan-tuan boleh tengok nanti di hujung-hujung video live kita yang lalu, saya ada ulas dah. Cerita tentang al-ghaid, cerita tentang ulqiya, maksud dicampak tu macam mana. Ada yang ditonggengkan kepalanya di bawah, kakinya di atas, dilepaskan terus menjunam masuk ke dalam neraka. Daripada atas sampailah ke dasar neraka itu mengambil masa 70 tahun yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang dicampakkan dalam neraka nanti dalam keadaan dilipat, dibelenggu, iaitu kepalanya akan dirapatkan dengan kakinya, dibelenggu, kemudian dihumban daripada atas sampai masuk ke dalam dasar neraka Jahannam. Yang ini kita dah sentuh pada minggu yang lalu. Saya takkan ulas sebab kita ada, nanti takut tak habis nanti. Ni saya dah detailkan pada minggu yang lalu daripada firman Allah pada surah-surah yang lain. Kemudian Allah membayangkan mereka yang akan masuk dalam neraka nanti dalam keadaan faujun, iaitu berkumpulan. Kalimah berkumpulan di sini kita boleh macam-macam tafsiran. Pertama, iaitu memilihlah pemimpin yang betul dan benar. Yang kedua, carilah sahabat yang benar. Sebab manusia dicampakkan dalam neraka, boleh jadi dia ditarik oleh orang-orang yang dia pernah ikuti. Bayangkan kita ni tak adalah nak kata jahat sangat, tapi kerana bersahabat dengan orang yang tidak baik, kita bersekongkol dengan dia, kita backup dia, lindungi kejahatan dia, kemungkinan besar itu yang akan menarik kita masuk bersama-sama dengannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicampak dalam neraka ni bukan dalam keadaan individu, tetapi dalam keadaan fauj, iaitu berkumpulan. Saya pernah sebut dah, dalam kehidupan kita di dunia dan beragama ni, pastikan 3 perkara. Pertama, duduk di persekitaran yang baik. Dalam bahasa Arab sebut bi'ah, dalam bahasa Inggeris sebut sebagai environment. Kena cari yang betul. Jangan kita kata saya baik, saya tak kisah duduk di mana-mana, duduk di disco, di tempat-tempat ini, kita kata tak apa, saya cuba nak memperbaiki daripada dalam. Betul, boleh, tetapi bukan kita duduk bersahabat, bergaul sampai kita yang akan terikut mereka. Sebab gerak kerja syaitan sangat-sangat berbahaya. Mereka ni sangat mahir menipu manusia. Iblis ni bukan sehari dua, tapi ribuan tahun. Dah pangkat tenaga pakar dah ni dalam tipu daya manusia ni. Jangan sampai kita tertipu. Pertama, pastikan persekitaran yang betul, yang benar, yang baik kita kena duduk. Kedua, kita kena pastikan ilmu yang kita miliki ni adalah ilmu yang benar, seperti mana yang diajar oleh Nabi dan juga salafus salih, para sahabat Nabi ni. Dan yang ketiga, iaitu bersahabat dengan sahabat yang benar. 3 perkara ini sangat penting: persekitaran, ilmu dan juga persahabatan. Mesti ketiga-tiganya baik dan benar.
Dan Allah Ta'ala tunjukkan 3 perkara ni kepada satu makhluk dia yang bernama Iblis. Yang mana makhluk Allah Ta'ala ni, Iblis ni, dia memiliki 3 perkara. Dia duduk di persekitaran yang baik, iaitu duduk di syurga. Kemudian dia memiliki ilmu yang baik, ilmu yang benar, sebab dia pernah ketua kepada para malaikat, mengajar para malaikat. Yang ketiga, dia bersahabat dengan orang yang baik dan benar, iaitu bersahabat dengan malaikat, bergaul dengan malaikat. Tetapi dia telah melanggar satu pantang yang kita kena ingat. Kalau kita dah dapat 3 perkara ni tuan-tuan, kita ada kenalan yang baik, yang boleh bimbing kita, yang boleh ajar kita, nasihat, tegur kita. Kita duduk di persekitaran yang baik, di PMP, di NGO yang membawa kita buat kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Kemudian kita ada ilmu yang baik dengan guru-guru yang memandu kita, guru-guru yang mursyid. Namun yang keempat, pantang ni jangan dilakukan. Satu ni, apa dia? Iaitu takabbur. Yang ini yang dilakukan oleh Iblis. Disebabkan dia ada ilmu, ada persekitaran, ada sahabat yang baik, dia rasa dia lebih baik daripada orang lain, yang itu menyebabkan Iblis dikeluarkan oleh Allah daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, pastikan dalam hidup kita ada 3 perkara ni. Tetapi jangan buat pantang ni, iaitu jangan takabur. Apa itu takabur? Iaitu menafikan kebenaran dan meremehkan orang lain. Disebabkan dia bersahabat dengan orang yang betul, orang yang baik ini, dia pandang orang lain ni semua salah. Dia pandang ibadah orang lain ni semua tak betul. Dia memandang orang lain ni semuanya ahli maksiat, dia seorang je yang baik. Dia meremehkan orang lain. Okay? Dia rasa dia duduk di tempat yang paling baik. Ni NGO saya, ni pasukan kumpulan saya yang paling bagus, orang lain tak bagus. Ini semua takabur, meremeh dan merendahkan orang lain. Okay? Ada perasaan ni tuan-tuan, maka ambil pengajaran daripada Iblis. Okay? Baik. Kemudian Allah kata, bila mereka dicampakkan ke dalam neraka, Allah kata sa'alahum khazanatuha. Khazanah kat situ adalah penjaga-penjaga neraka Allah. Khazanah dekat situ adalah penjaga-penjaga neraka Allah. Apa penjaga ni buat? Kata Allah Ta'ala, sa'alahum, dia bertanya kepada penghuni-penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir. Okey, tuan-tuan perhatikan dulu kalimah khazanah. Saya pun dah sentuh pada minggu yang lalu. Sebenarnya kita detailkan nanti pada kalimah alam ya'tikum nadhir tu, kan? Tapi kita nak tekan sikit, saya ulang sikit lagi. Kalimah khazanah, penjaga-penjaga neraka ni merujuk kepada 2 malaikat. Satu malaikat dikenali sebagai malaikat Zabaniyah, satu lagi malaikat dikenali sebagai malaikat Malik. Okey, ni ada 2 malaikat yang sangat kita kenali lah. Malaikat Zabaniyah merujuk kepada surah Al-Alaq. Allah kata falyad'una dia sanad'uz zabaniyah. Ni malaikat azab ni, penjaga neraka ni. Kata Allah falyad'una dia. Bila mana Abu Jahal memanggil geng-geng dia, kongsi-kongsi gelap dia ni, nak buat sesuatu kejahatan pada Nabi SAW, Allah kata sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Cukup malaikat Zabaniyah ni Allah hantar, habis Abu Jahal dengan geng-geng dia yang nak melakukan kejahatan pada Nabi SAW. Yang kedua, malaikat yang menjaga neraka ni dikenali sebagai malaikat Malik. Okey, malaikat Malik. Malaikat Malik, kalau tuan-tuan nak tengok Allah Ta'ala sebut tentang malaikat Malik ni, tuan-tuan semak pada surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, ayat yang ke-77. Okey. Kita tengok surah yang ke-43 ayat yang ke-77, surah Az-Zukhruf. Surah yang ke-43 ayat yang ke-77. Okey, kita pantas-pantas sebab yang ni kita dah ulas. Cuma saya nak ulangi lagi sekali je. Okey, surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 77. Okey, Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah kata, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Kan, kat situ Allah kata wa nadau ya Malik, penghuni-penghuni neraka
apa menyeru kepada Malik. Malik siapa? Penjaga neraka. Mereka duduk dalam neraka ni, nyeru pada Malik ni, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk. Biar baik Tuhan kamu ni matikan saja kami ni, matikan saja, sebab tak tertahan dengan azab yang tak terperi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi diseru malaikat Malik ni untuk Allah Taala matikan terus je, tak payah dah nak azab-azab sebab tak tertahan dah. Kalau marah sangat dengan kami ni, bunuh saja kami, matikan saja kami. Tetapi tidak akan berlaku sebab neraka itu adalah tempat azab. Ya Allah kata neraka la yamutu fiha wala yahya. Dalam neraka tidak ada yang mati dan juga tidak ada lagi kehidupan. Dalam neraka tidak ada yang mati dan tidak ada yang hidup. Kalimah mati dalam neraka ni merujuk kepada azab tu sampai ke tahap yang maksimum, dia akan naik lagi sampai yang kita tak tahu, maksimum yang infinity lah. Kalau di dunia kita terima satu kesakitan sampai ke tahap yang paling maksimum, kita akan mati, maka kita akan terlepas daripada kesakitan tersebut, betul kan? Tetapi dalam neraka sampai tahap azab yang maksimum, kesakitan yang paling tak terperi, tapi dia tak mati-mati, dia naik lagi azab tu. Itu namanya la yamut, tak akan mati. Wala yahya, di dalam neraka juga tidak ada kehidupan. Kehidupan ni diterjemahkan oleh para ulama mufassirin merujuk kepada kenikmatan. Tidak ada satu saat pun dalam neraka adanya nikmat. Kita diazab, dipukul, dibakar. Diazab secara fizikal, diazab secara spiritual. Psikologi kita pun diazab. Kemudian kita diberikan makanan dan minuman dalam neraka. Makanan dan minuman tu adalah azab bagi penghuni neraka. Kita diberikan tempat berehat dalam neraka. Rehat itu pun adalah azab dalam neraka. Maknanya tidak ada satu kenikmatan walaupun sesaat, walaupun sekecil, seremeh mana pun tidak ada. Sebab itu Allah kata la yamut, dalam neraka tidak ada kematian, wala yahya, dan juga dalam neraka tidak ada kehidupan. Okey. Baik, jadi ada dua malaikat yang akan menjaga neraka ni, Zabaniyah dan juga Malik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah jumpa majikan mungkin, suami ke, anak ke, siapa-siapalah, jiran tetangga yang panas baran, kita sikit-sikit marah, sikit benda marah, muka pun bengis saja, tak nak senyum. Positifkan fikiran kita dengan membayangkan orang macam ni. Kalau saya lah menyampah, kita nak cakap, nak berkomunikasi, memang tak boleh bincang lah, susah sangat. Tapi bayangan kita, adakah kita sanggup untuk duduk di tempat nanti yang mana penjaganya adalah orang yang seperti ini, iaitu merujuk kepada Malik dan juga Zabaniyah. Kadang-kadang benda-benda ini tuan-tuan, yang Allah Ta'ala takdirkan kita bertemu dengan si fulan ni, yang jenis bengis-bengis ni, kita kena didik diri kita, sebab ni semua luar kawalan kita kan. Kita tak boleh nak atur, sebab ni perancangan Allah, takdir Allah. Yang boleh kita buat, kawal diri kita dengan membayangkan, kalau manusia pun boleh jadi sebengis, segarang macam ni, sepanas baran macam ni, bayangkan makhluk Allah yang bernama Zabaniyah, yang bernama Malik, dia lebih daripada tu. Okey, yang tak akan tersenyum, yang dengan kedahsyatannya, kegarangannya, kebengisannya, panas barannya, yang mana mereka ni adalah malaikat-malaikat azab, malaikat-malaikat yang Allah akan tempatkan di dalam neraka. Benda-benda tu kita kena bawa dalam kehidupan kita. Sentiasa kaitkan alam akhirat ni dengan kehidupan-kehidupan kita. Jadi malaikat inilah yang akan bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, kalimah alam ya'tikum nadhir tu buat kurungan, catatkan alam ya'tikum nadhir tu adalah dialog, soalan yang diucapkan oleh penjaga neraka kepada penghuni neraka. Itu dialog dia. Maknanya penjaga neraka tadi, sama ada Malik ataupun Zabaniyah, mufassirin kata apa? Khazanatuha, itu penjaga neraka tu adalah merujuk pada Zabaniyah, malaikat azab ni. Dia akan jaga neraka dan dia akan cakap pada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir. Okey, alam ya'tikum nadhir, kata Zabaniyah ataupun penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kamu di dunia nadhir, orang yang memberi peringatan. Okey,
Tuan-tuan buat nota sikit, kalimah alam ya'tikum nadhir ni, dialog daripada penjaga neraka kepada penghuni neraka ini adalah soalan ataupun ucapan yang berbaur sindiran dan juga kejian. Okey, yang berbaur sindiran ataupun kejian. Maknanya malaikat yang menjaga neraka ni sebut alam ya'tikum nadhir. Soalan ni adalah soalan yang bukan dia mengharap jawapan daripada penghuni neraka, tak, tetapi lebih untuk menghina dan meremukkan lagi perasaan hati penghuni-penghuni neraka. Dalam bahasa moden hari ini tuan-tuan, kita kata azab dalam neraka nanti bukan sekadar azab fizikal, dibakar, dipanggang, dipanaskan, dibuatlah apa-apa dalam yang berbentuk fizikal, tetapi juga berbentuk azab psikologi. Ni maknanya macam sindiran. Tak ada orang ke bagi tahu kamu ni, bagi peringatan kamu kat dunia dulu ni. Soalan tu menyebabkan lagi tekanan, kesedihan, kemurungan yang melampau kepada penghuni-penghuni neraka. Sebab dia soalan yang berbaur kebencian lah, sindiran dan sebagainya. Okey, penjaga neraka tanya. Okey, pertanyaan itu tuan-tuan akan tengok ayat 9. Okey, dah tuan-tuan tuan-tuan akan tengok di ayat 9, ayat 10, penghuni neraka jawab. Sedangkan soalan itu adalah soalan kejian, soalan sindiran, soalan cercaan. Tapi penghuni neraka ni macam hilang rasional. Dia jawab pula, saya masuk neraka ni sekian sebab. Sedangkan soalan tu bukan untuk dijawab. Dia satu kutukan. Kalau kita orang kutuk kita, perlu kita jawab ke? Tak. Kita akan buat tak tahu je. Sebab kita tahu itu adalah soalan yang menyakitkan hati kita. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk azab yang tak terperi dalam neraka ni menyebabkan penghuni neraka hilang rasional dia. Seolah-olahnya dia jawab dengan sungguh-sungguh tu, seolah-olahnya macam akan mengurangkan azab dia, macam menjadi asbab dia akan keluar daripada neraka. Hakikatnya benda tu takkan berlaku. Okay, Allah rakam nanti ayat 9, ayat 10 kita akan sentuh. Tapi kita tak sentuh lagi ni. Kita nak bagi tahu persoalan yang ditimbulkan dialog daripada khazanah Tuhan ni, penjaga neraka ni, adalah berbentuk kebencian, sindiran, kejian, kutukan kepada penghuni-penghuni neraka. Padan mukalah kamu. Orang dulu tak ada orang datang ke? Ni ayat-ayat sindiran ni, sindir-sindir ni. Maknanya tuan-tuan boleh buat nota, azab dalam neraka bukan sekadar azab fizikal, tetapi azab dari sudut psikologi. Azab psikologi ni tuan-tuan, selain daripada pertanyaan seperti ini, kalau tuan-tuan ingat lagi kita baca dalam surah Al-Mutaffifin, Allah cerita yang mana penghuni syurga akan ketawakan penghuni neraka. Yang itu pun menjadi azab psikologi kepada penghuni-penghuni neraka. Tuan-tuan bayangkanlah, kita dalam neraka ni dia azab kan. Penghuni syurga duduk tempat yang paling nikmat, dia akan ketawakan kita. Bukan kita, na'udzubillah lah. Penghuni-penghuni neraka dalam neraka tu. Kita rasa dalam, benda tu perasaan. Ni azab psikologi. Yang ketiga, azab psikologi dalam neraka, iaitu Allah akan berpaling dirinya daripada penghuni neraka dan tak akan bercakap dengan penghuni neraka selama-lamanya. Penghuni syurga akan melihat wajah Allah, penghuni neraka tak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin ataupun surah sebelum tu, iaitu Allah menyebut tentang la mahjubun kan, yang mana penghuni neraka akan mendapat azab, dihijab matanya, penglihatannya daripada melihat Allah Ta'ala. Ini azab-azab psikologi bagi penghuni-penghuni neraka. Jadi tuan-tuan, kita yang melakukan ketaatan kepada Allah ni mungkin ditertawakan di dunia. Kenapa pakai tudung ni? Kan? Kenapa kamu duk solat sepanjang hari ni? Kenapa kamu itu, kamu ini? Kita bebaslah. Saya boleh berfashion, saya boleh warnakan rambut saya boleh itu, saya boleh ini. Kita ditertawakan di dunia. Sabar tuan-tuan, sebab kita akan tertawakan mereka di neraka nanti. Okey. Sebab Nabi SAW ketika melakukan dakwah Nabi di Mekah, Madinah, Nabi ditertawakan, sahabat-sahabat Nabi ditertawakan oleh orang-orang kafir, disindir, digelakkan, dikeji-kejinya Nabi dan para sahabat ni. Ayat itu menenangkan hati Nabi dan para sahabat. Sebab apa? Kita akan gelakkan penghuni neraka selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan tengok
ayat ke-8 kalimah nadhir. Nadhir di situ adalah alif disebut sebagai nakirah. Okey, disebut sebagai nakirah. Okey. Kita buat sikit nota tuan-tuan Kalimah nadhir ni ayat ke-8 Kalimah nazir ni disebut sebagai nakirah. Okey. Ini namanya isim lah. Isim ni maknanya kata nama. Kalau bahasa Melayu kita panggil kata nama isim. Kalau ada alif lam, dia akan jadi macam ni. Okey. Ini namanya, ni akan jadi nama ma'rifah. Okey, mungkin ramai nak maklum, tapi saya nak tekankan, mungkin ikuti kita tak berapa maklum. Saya just sebut sahaja. Okey. Nadhir, peringatan. Tapi Allah Ta'ala tak letakkan ada huruf alif lam. Di sini tak ada huruf alif lam. Tak ada. Okey, kalau ini ada alif lam. Sebab apa? Di sini yang datang memberi peringatan yang disebutkan oleh penjaga neraka, khazanah tadi tu, adalah berbentuk umum. Okey, sebab kalau tak ada alif lam namanya nakirah. Nakirah ni kata nama umum. Kalau ada alif lam adalah kata nama khas, merujuk kepada apa peringatan tu? Nabi ke, Quran ke, ustaz ke, pendakwah ke, apa-apalah. Tapi kalimah di sini adalah nadhir, umum. Okey, kata nama Okey. Baik. Jadi kat sini saya nak terangkan. Tuan-tuan tengok ayat ke-8. Sengaja disebutkan nazir tu kata nama sebab merujuk kepada peringatan daripada Allah ni terlalu banyak dekat dunia ni. Terlalu banyak. Apa dia? Pertama, boleh jadi nazir itu merujuk kepada Nabi. Okay, sebab Nabi ni apa? Basyiran wa nadhira. Nabi ni antara salah satu tugas Nabi membawa basyir, khabar gembira, nadhir dan juga peringatan. Okey, kepada manusia dekat atas muka bumi ni. Jadi nazir tu boleh jadi merujuk pada Nabi. Nazir juga peringatan di sini boleh jadi merujuk kepada Al-Quran. Ketiga, nazir juga boleh jadi merujuk kepada para pendakwah. Keempat, nazir juga boleh merujuk kepada semua perkara yang membawa kita ingat kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi pengalaman-pengalaman kita, kan? Boleh jadi daripada sesuatu yang kita tak sangka-sangka tapi membawa ingatan kepada Allah. Ini semua yang datang peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ulama tafsir, kalau tuan-tuan perhatikan, kalimah nazir juga merujuk kepada sesuatu yang ada pada tubuh kita. Maknanya pada tubuh kita ni boleh datang nazir, peringatan juga. Apa dia? Ini bukan ayat ni tapi pada ayat yang lain. Nazir juga merujuk kepada uban. Uban yang rambut putih tu, uban, itu uban. Sebab uban ni menyedarkan peringatan pada kita, kita dah sampai ke fasa tua. Kita dah sampai ke fasa yang berada di penghujung usia, penghujung kehidupan yang membawa kita kepada kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nazir. Okey. Sebab itu saya katakan nazir tu kata nama Boleh rujuk pada Nabi, boleh juga rujuk pada Quran, boleh rujuk kepada semua peringatan-peringatan yang lain, termasuk yang ada pada tubuh kita, iaitu uban dan sebagainya. Ini pandangan daripada para ulama mufassirin yang kontemporari lah. Okey. Sebab itu Allah Ta'ala sebut nama sahaja, umum. Siapa-siapa pun boleh jadi peringatan kepada kita. Okey, selesai. Ayat yang ke-8. Okey. Tuan-tuan bayangkan ya, kalaulah seseorang tu dah diazab, diseksa, tiba-tiba ditanya soalan macam tu pula. Kita rasa sakit tu sangat-sangat tak terperilah. Sakit disindir ni tuan-tuan lagi sakit daripada diazab. Contoh, kalau kita dulu sekolah, kena rotan dengan cikgu, sakit.
Tapi kalau di rotan, di perhimpunan, itu lagi sakit. Sampai sekarang kita boleh ingat lagi. Okey, maknanya satu kesakitan fizikal, satu lagi kesakitan psikologi. Sakit fizikal dia akan hilang. Sakit psikologi dia takkan, dia akan jadi kekal. Ingatan tu selama-lamanya. Sakit tu kita boleh rasa lagi. Allah Akbar. Kesakitan tu berbeza. Jadi Allah Ta'ala membayangkan kepada kita rasa malu tu sangat-sangat tak tertahan. Okey. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-9. 9 dan 10 sebenarnya adalah dialog daripada penghuni neraka. Maknanya tadi penjaga neraka bertanya, jawapannya adalah pada ayat 9 dan ayat 10. Panjang. Penghuni neraka jawab panjang. Tetapi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, satu perkara yang kita nak tadabbur, kita nak rungkaikan. Kenapa Allah pecahkan jadi dua ayat? Boleh jadi Allah Ta'ala letakkan dialog ni, ayat 9-10 tu satu dialog dalam satu ayat sahaja. Kan macam kita bercakap, kita letak satu dialog saja. Kan ucapan tu. Tetapi Allah buat dua ayat, ada sebab-sebab dia. Kenapa? Sebab Allah nak highlightkan ada beberapa poin penting dalam dua ayat ini daripada ucapan penghuni neraka. Okey, dua ucapan penghuni neraka. Tapi sebelum tu tuan-tuan saya nak ingatkan, jawapan penghuni neraka pada ayat 9-10 ni adalah jawapan yang sia-sia. Sebab dia jawablah macam mana pun, dia sesal macam mana pun, tak akan mengurangkan azab dia dan tak akan menyebabkan dia keluar. Tapi menambahkan lagi penyesalan dan kesakitan dia. Okey, bagi penghuni-penghuni neraka. Okey. Okey, sekarang tuan-tuan kalau buat nota, tuan-tuan tulis je. Ayat 9 dan ayat 10 adalah dialog jawapan penghuni neraka. Dialog jawapan penghuni neraka, ayat 9 dan 10. Kenapa Allah pecahkan jadi dua, tak letakkan dalam satu ayat dialog ni? Sebenarnya ayat dia sama je, bersambung. Tapi Allah pecah dua ni, pecah dua ayat sebab Allah nak highlightkan poin-poin utama daripada ucapan penghuni neraka. Maknanya Allah Ta'ala nak tekankan ada poin utama, jangan buat. Di sini pengajaran ni, jangan buat. Sebab itu yang menjadi asbab kita dicampakkan ke dalam neraka Allah. Okay, highlightkan. Baik. Pada ayat yang ke-9, tuan-tuan perhatikan Allah Ta'ala sebut qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala. Tuan-tuan perhatikan kalimah qalu bala. Okey, kalimah qalu. Qalu ni tuan-tuan, kalau dari sudut nahwu bahasa Arab, dia adalah fi'lul madhi. Kata kerja past tense yang telah lepas. Sedangkan kiamat ni ataupun cerita alam akhirat, alam neraka ni adalah cerita yang akan datang. Tetapi kenapa Allah Ta'ala letakkan penggunaannya adalah kata kerja yang sudah berlaku, past tense. Okey, fi'lul madhi dekat sini. Ni tuan-tuan buat nota. Ni special khusus untuk ilmu Quran Di sini namanya i'jazul lughah, mukjizat bahasa Al-Quran. Okey, saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan kalimah qalu. Kalau tuan-tuan boleh bulatkan qalu tu, itu adalah kata kerja past tense, fi'lul madhi, kata kerja lepas, benda yang dah berlaku dah. Maknanya bila Allah kata qalu, penghuni neraka telah berkata, bukan penghuni neraka akan berkata. Sebab benda ni tak berlaku lagi kan, akan datang kan alam akhirat ni. Tapi Allah Ta'ala gunakan qalu, penghuni neraka telah berkata. Mungkin kalau kita fikir, kenapa Allah kata penghuni neraka telah berkata? Kenapa tak akan berkata? Kenapa tak guna present tense? Kenapa guna past tense? Kenapa guna fi'il madhi? Kenapa tak guna fi'il mudhari'? Dari sudut i'jazul lughah, di sini bila Allah gunakan past tense kepada perkara yang akan berlaku, itu menunjukkan perkara yang pasti berlaku, confirm berlaku, wajib berlaku. Okey, ini tuan-tuan kalau tengok pada mana-mana ayat, kalau tuan-tuan jumpa bentuk-bentuk macam ni, itu adalah perkara yang confirm berlaku,
Macam kita jumpa pada ayat iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulungkan oleh Allah Ta'ala, dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Kalimah kuwirat adalah fi'lul madhi, kata kerja past tense, iaitu matahari akan digulungkan pada hari kiamat. Kata Allah dalam kata kerja yang lepas ni, kata kerja past tense ni, seolah-olahnya Allah nak kata matahari digulungkan tu adalah perkara yang wajib, confirm, pasti berlaku. Okey, ini ijazul lughah, mukjizat bahasa. Okey, kenapa Allah gunakan past tense? Tuan-tuan kena bayangkan macam ni. Kehidupan kita adalah berada di dalam ilmu Allah. Dalam kehidupan kita, benda kiamat ni, syurga neraka ni, benda tak berlaku. Tapi dalam ilmu Allah, benda ni sudah berlaku. Benda tu dah berlaku dah. Dalam ilmu Allah, benda ni dah berlaku dah. Okey, tetapi dalam kehidupan kita, benda tak berlaku lagi. Tuan-tuan jangan bayang lebih-lebih, tuan-tuan. Sebab ini cerita berkaitan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan letakkan Allah Ta'ala, mana boleh macam tu? Allah Ta'ala tak boleh kata benda ni dah berlaku sedangkan kita belum berlaku. Kalau tuan-tuan letak macam tu, seolah-olahnya Allah ni telah berjisim sebab diletakkan dalam, ada tempat dia, ada waktu dia. Sebenarnya benda tu luar daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala mesti keluar daripada masa, daripada tempat. Sebab dia Tuhan. Dia yang ciptakan masa, dialah yang ciptakan tempat. Allah Ta'ala keluar daripada tu. Okay? Kalau tuan-tuan kata Allah Ta'ala tak boleh kata macam itu sebab kita belum, itu maknanya kita telah menempat dan meletakkan Allah di dalam masa. Benda tu sepatutnya tidak boleh. Soalan tu salah lah. Okey. Baik. Jadi Allah kata qalu, penghuni neraka telah berkata. Maknanya penghuni neraka akan berkata pada Allah Ta'ala, akan berkata, menjawab soalan daripada penjaga neraka. Kata dia bala. Bala dekat situ, tuan-tuan, merujuk kepada adalah benar. Okay, jawapannya adalah benar ada. Benar. Memang peringatan-peringatan dekat dunia dah ada dah. Benar. Memang ada. Qad ja'ana nadhir. Yang mana peringatan itu telah datang kepada kami. Tuan-tuan perhatikan mula-mula dia sebut kalimah bala. Bala tu maksudnya benar ada. Ya, memang ada. Kemudian Allah Ta'ala sebut, mereka akan kata qad. Kalimah qad tu adalah takkid. Maknanya dia menekankan, ya, memang ada dan betul peringatan tu telah datang kepada kami. Okey? Tuan-tuan faham maksud saya? Maknanya dia tak boleh nafikan, ya betul, peringatan memang sampai. Peringatan memang ada. Dia tegaskan, tuan-tuan, kalimah qad tu adalah menegaskan. Memang peringatan datang. Macam kita lah, tuan-tuan. Ada orang tanya kita, ni musim-musim PKP ni, tuan-tuan ada keluar rumah ke? Kita nak kata saya tak keluar rumah, tuan-tuan takkan kata saya tak keluar rumah. Kita akan selalu guna, nak cakap kita betul-betul tak keluar, saya memang tak keluar rumah. Memang tu nak menegaskan, saya memang tak akan keluar rumah musim-musim PKP ni, memang. Jadi Allah gunakan kalimah qad sebagai penegasan. Memang benar-benar datang dah peringatan kepada kami. Memang datang dah. Saya tak boleh nafikan. Tuan-tuan nampak Allah guna kalimah bala, dia kata benar memang ada. Qad, lagi sekali diulang, dua kali penegasan tu. Nak kata peringatan memang ada. Rasul datang tak? Datang. Quran datang tak? Datang. Pendakwah datang tak? Datang. Uban-uban pada tubuh datang tak? Datang. Peringatan semua datang belaka. Saya tak boleh nafikan, saya tak akan menipu. Tapi kata dia, tuan-tuan tengok di sini. Allah kata, kenapa dia masuk dalam neraka? Pertama, fakadzabna, kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dalalin kabir. Ayat ni, tuan-tuan, ada 3 masalah yang dilakukan oleh penghuni neraka.
Okey. Pertama saya ulangi sekali tuan-tuan Di sini adalah kalimah ya, benar maksud dia. Ya, benar. Mana bila penjaga neraka kata dah datang ke peringatan, dia kata bala, ya. Sepatutnya jawapan bala ni dah cukup dah. Ya, memang datang peringatan. Tak boleh nak argue dah. Tapi dia explain lagi, dia detailkan lagi. Allah Ta'ala sebut, ni penghuni neraka sebut Pertama, kedua dia sebut kalimah qad, penegasan. Sudahlah dia kata benar ada, kemudian dia kata memang, ditekankan lagi sekali. Ja'ana, telah datang kepada kami Nazir. Ni peringatan ni. Siapa? Mungkin Rasul, mungkin Quran, mungkin pendakwah, mungkin apa-apa peringatan yang lain-lain. Okey, sekarang tuan-tuan perhatikan. Allah Ta'ala sebut, penghuni neraka sebut 3 kesalahan besar yang mereka lakukan pada ayat yang ke-9. Pertama, fakadzabna. Minta komen kalau sudah saya kecil, saya akan besarkan kalau tak nampak. Minta komen, boleh siapa-siapa tengokkan Oh ya, kalau tengok komputer besar. Kalau tengok kalau dekat komputer besar handphone kecil. Saya buat besar sikit. Pertama dia kata fakadzabna. Yang kedua, dia sebut wakulna kan. Ma nazzalallah Okey. Yang ketiga, in antum illa Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan, ni ayat 9 Yang ini kita dah lepas dah. Ada 2 penegasan. Dia kata memang benar dan betul-betul peringatan dah sampai. Yang menyebabkan penghuni neraka masuk dalam neraka kerana 3 perkara ni. Nanti ada sebab yang keempat. Kita akan tengok pada ayat 10. Okey, pertama, fakadzabna. Yang pertama, fakadzabna, kami telah dustakan. Dusta kepada siapa? Dusta kepada Nazir. Nazir ni merujuk kepada Rasul. Kami telah dustakan Rasul. Dusta kat sini tuan-tuan, kalimah kadzaba. Okey, fakadzabna ni datang daripada kalimah kadzaba. Kadzaba ni maksudnya bohong, tipu, dusta, kelentong. Cuma beza kadzaba dalam bahasa Arab, bahasa Quran dengan kadzaba bahasa seharian kita berbeza maksud dia. Kadzaba dalam bahasa kita, tipu ni benda tak ada kita kata ada. Dalam bank saya ada 1 juta, tak ada pun saya tipu. Tapi dusta dalam bahasa Quran, benda yang ada kita nafikan. Neraka tu ada, kita kata neraka tak wujud. Alam akhirat ada, alam akhirat tak wujud. Maknanya menafikan kebenaran lah. Itu namanya dusta. Jadi Rasul tu ada, tapi didustakan, dinafikan adanya Rasul. Kami tak percaya Rasul. Maka itu yang mencampakkan dia ke dalam neraka. Yang itulah tuan-tuan, kalau ulang lagi, balik ayat ke-6. Walilladzina kafaru birabbihim. Kenapa dia jadi kafir tuan-tuan? Sampai dia masuk dalam azab neraka Jahannam. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam. Ayat ke-6 surah Al-Mulk tadi. Kenapa dia jadi kafir? Ni sebab dia. Fakadzabna. Kami telah dustakan Rasul. Okey. Nazir kat sini Jadi kami telah dustakan Rasul tu. Rasul kami dustakan. Mana Rasul cakap macam ni tak percaya,
Nabi suruh buat macam ni tak buat, Nabi larang macam ni itu dia buat, itu menjadi dusta. Itu pertama. Kedua, wa qulna, dan kami berkata, wa qulna, dan kami telah berkata, ma nazzalallahu min syai'. Tuan-tuan perhatikan ayat kedua ni, tuan-tuan. Nombor 2 ni. Okey, poin yang kedua ni, tuan-tuan. Wa qulna, dan kami telah berkata. Ni merujuk kepada ucapan penghuni neraka sekali. Ma nazzalallahu min syai'. Dekat dunia dulu kami telah katakan pada Rasul ni, ma nazzalallah, Allah tak menurunkan apa-apa pun, min syai', maknanya tak ada turun apa-apa pun. Dia telah tuduhan tuduhan pendustaan kepada Allah ataupun kepada Al-Quran. Okey, ni dosa yang kedua dia buat. Dosa pertama, kami tak percaya Rasul, dia nafikan Rasul. Pendustaan yang dosa yang kedua dia buat, dia telah waqulna, kami telah berkata, ma nazzalallahu min syai', Allah tak pernah turunkan apa-apa pun. Tak pernah turun apa-apa pun. Dia telah buat tuduhan pendustaan kepada Allah ataupun Al-Quran. Sebab kalimah nazzala tu, turun tu juga merujuk pada Allah lah yang menurunkan kepada Nabi, merujuk kepada Al-Quran. Ataupun dia telah buat tuduhan jahat pendustaan kepada Allah. Okey. Baik, itu yang kedua yang dia buat. Tuduhan pendustaan kepada Allah. Kejahatan yang ketiga dia buat, ni tuan-tuan, nanti kat sini saya akan detailkan tuan-tuan. Sengaja Allah sebut kalimah Allah kat sini, ada sebab ni. Kalau saya terlupa, tuan-tuan ingatkan lagi. Okey, nanti saya akan tekankan. Tuduhan yang kejahatan ketiga yang dia buat, penghuni-penghuni neraka ni, adalah ini tuduhan kejahatan ataupun pendustaan kepada Rasul. Okey, tuduhan kejahatan kepada Rasul. Sebab apa? In antum illa fi dalalin kabir, sesungguhnya kamu fi dalal, dalam kejahatan kabir. Kabir ni tuan-tuan, maksud dia apa? Kat sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, yang ini adalah ucapan penghuni neraka dekat dunia dulu. Maksudnya dekat dunia dia cakap kepada Nabi yang pergi berdakwah ni, dia kata apa? Kamu duk nasihatkan saya fi dhalalin kabir, kau itu yang duduk dalam kesesatan yang jauh. Dia bukan fi dhalal, tuan-tuan. Dhalal ni dah sesat dah. Tapi Allah kata dia sebut kalimah kabir, maknanya bukan sesat sikit, sesat banyak. Kat fi dhalalin kabir, sesat jauh, sesat sangat. Ni ucapan penghuni neraka dulu di dunia kepada Nabi ataupun para pendakwah. Kamu nak ingat-ingat kami cerita kebenaran, kamu tu yang sesat. Sesat jauh daripada agama nenek moyang, sesat jauh daripada apa yang kami pegang. Okey, tuduhan kepada Rasul. Tafsiran kedua, tuan-tuan kena ingat Boleh ke tuan-tuan? Boleh kejar? Boleh? Tafsiran yang kedua, in antum illa fi dhalalin kabir, kata ulama mufassirin, juga merujuk kepada di akhirat nanti, boleh jadi ini adalah ucapan daripada khazanah. Siapa khazanah ni tuan-tuan? Ni ucapan penjaga neraka. Kan penjaga neraka tadi tanya, alam ya'tikum nadhir, sudah datang ke dulu dekat dunia peringatan-peringatan kepada kamu kan? Dia tanya, penghuni neraka jawab. Sebahagian ulama mufassirin kata in antum illa fi dhalalin kabir ni adalah jawapan balas daripada penghuni penjaga neraka kepada penghuni neraka. Maknanya bila penghuni neraka kata kami dustakan Rasul, kami dulu tak percaya, nafikan Quran dan juga Allah Ta'ala ni, maka penghuni penjaga neraka kata in antum illa fi dhalalin kabir, kamu tulah duduk dalam kesesatan yang jauh daripada Allah Ta'ala. Okay, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh catat,
Kalimah in antum illa fi dhalalin kabir pada ayat ketiga tu, pada ayat 9 tu, tuan-tuan boleh buat point dia, tuan-tuan pecah pada dua. Okey, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau tuan-tuan buat nota, in antum illa fi dhalalin kabir tu, tuan-tuan buat dua point. Point pertama, dialog di dunia. Point yang kedua, dialog di akhirat. Tuan-tuan buat macam tu nota dia. Kalau dialog di dunia merujuk kepada ucapan orang kafir kepada Nabi. Okey? Ucapan orang kafir kepada Nabi di dunia. Pandangan kedua kata ini adalah dialog di akhirat, iaitu merujuk kepada ucapan khazanah, iaitu penjaga neraka kepada penghuni neraka. Okey. Boleh dapat Okey, jadi in antum illa fi dhalalin kabir ni ada dua pandangan. Tetapi pandangan yang dipegang adalah merujuk kepada pandangan yang pertama, iaitu ni adalah ucapan orang kafir kepada Rasul ataupun peringatan-peringatan yang datang kepada mereka. Kalau kita pegang pandangan yang pertama, maka inilah tiga kesalahan pada ayat 9 yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi tuan-tuan, ini ingatan pada kita, jangan kita buat. Pertama, mendustakan Rasul. Kedua, buat tuduhan jahat, tuduhan pendustaan kepada Allah dan juga Quran. Dan yang ketiga, kita buat tuduhan jahat kepada kebenaran ataupun kepada Rasulullah. Kalau ayat ni, buat tuduhan kejahatan kepada Rasul. Orang datang nak berdakwah pada kita, kita cakaplah dia lah yang sesat. Kalau tuan-tuan perhatikan tiga-tiga poin ni ada satu persamaan, iaitu ini berbicara tentang rukun iman kita. Sebab adanya Rasul, adanya Allah, adanya Al-Quran. Okey, adanya Al-Quran. Okey. Ini semua termasuk dalam rukun iman. Jadi tuan-tuan, benda ni adalah pantang besar lah. Jangan sampai tersebut dekat lidah kita. Jangan sampai tercakap dekat mulut kita. Jangan sampai tercakap, saya tak percaya Rasul ni. Ada orang tuan-tuan, dia percaya pada Quran, Allah, tapi dia menolak Rasul. Saya tak percaya Rasul ni. Siapa nak kata hadis ni sahih? Berapa ramai dah ribuan tahun. Ni ucapan yang hati-hati. Saya rasa tuan-tuan pernah jumpa kan, cerita ni viral, bukan viral lah, terkenal dulu. Ada tokoh-tokoh besar yang menyebut ucapan-ucapan seperti ini. Kenapa kita nak percaya Rasul? Rasul kan manusia juga. Rasul kan manusia juga, sama macam kita, kenapa nak ikut dia? Apa amalan dia yang kita? Ini semua yang mempertikaikan. Hati-hati. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Jangan mendustakan Rasul, jangan sekali-kali buat tuduhan jahat pada Allah dan juga pada Quran. Allah tak turunkan apa-apa pun, seolah-olah menafikan Allah. Allah tak turun pun Quran pun, menafikan adanya Al-Quran. Dan yang ketiga, tuduhan jahat kepada para Rasul. Pada Rasul juga, iaitu menuduh dia dengan kesesatan. Ini adalah kejahatan yang dilakukan, kesilapan besar yang dilakukan oleh penghuni neraka, menjadi asbab dia menjadi kafir. Pada ayat ke-6 tu Allah kata, yang menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan, saya nak tekankan sikit. Okey, tuan-tuan perhatikan. Okey, tuan-tuan perhatikan pada kalimah manazzalallah. Okey, sebelum tu. Okey, perhatikan kalimah fakadzabna, dusta kat situ saya ulangi tadi kan. Dusta artinya menafikan kebenaran. Ini dusta bahasa Quran tipu ni, bohong ni dalam bahasa Quran adalah menafikan kebenaran. Menafikan kebenaran adalah merujuk kepada, saya sebut tadi awal tadi, iaitu sombong, sifat kepada iblis. Dia dapat tiga perkara kan? Dia ada persekitaran yang baik, dia ada ilmu yang benar, dia ada sahabat yang baik. Tiga perkara, tapi dia buat langgar pantang, iaitu dia al-kibir, iaitu dia takabur, dia sombong, menyebabkan dia dikeluarkan daripada syurga Allah. Sombong tu iaitu menafikan kebenaran
meremehkan orang lain. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi bagi definisi sombong tu apa. Kita ingat sombong ni duk mendongak je kan, bawa kita besar, sombong tak. Sombong tu iaitu menafikan kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Okey. Jadi tuan-tuan, hati-hati jangan sampai ada sombong dalam diri kita. Sebab itu Nabi ingatkan kita, kalau ada sifat sombong walaupun sebesar zarah di dalam hati kita, dia tak akan masuk ke dalam syurga Allah. Okey, dia tak akan masuk dalam syurga Allah. Sebab apa? Sombong tu adalah menafikan kebenaran. Sama ada dia dustakan Allah, sama ada dia dustakan Nabi, ataupun dia dustakan alam akhirat. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan, kita kata saya percaya akhirat, saya percaya Rasul, tapi perbuatan kita menafikan. Kalau kita percaya adanya alam akhirat, mesti kita akan berhati-hati dengan tindak tanduk kita. Tapi kenapa ada orang sanggup ambil rasuah? Kenapa ada orang sanggup lagi bermaksiat? Kenapa ada orang lagi sanggup tinggalkan salat? Sebab dari sudut kepercayaan dia tak yakin dan tak rasa adanya hari pembalasan. Seolah-olahnya macam tak ada hari akhirat. Walaupun mulut dia kata, saya percaya ada akhirat ni, saya tahu ada syurga neraka, tapi dia buat seolah-olahnya macam tak yakin. Tak apa, saya buat je. Kalau orang yang betul-betul yakin, kalau dia buat, dia akan diazab, dia takkan buat. Contoh tuan-tuan ada kereta berhadapan dengan kita. Saya rasa contoh ni saya selalu sebut. Kita bawa laju ni, kita berhadapan bagi high beam, lampu. Kita tekan minyak lagi ke? Keimanan orang Malaysia ni biasa dia akan tekan brake, tarik seat belt, perlahankan kenderaan. Sebab apa? Kalau dipecut, depan tu mungkin roadblock, ke siapa? 300 melayang. Walaupun dia tak nampak lagi polis, walaupun dia tak nampak lagi roadblock, tapi keimanan dia tu yakin sungguh. Macam itulah kita dengan alam akhirat. Kalau kita betul-betul yakin dengan adanya alam akhirat, mesti kita tak akan berani untuk melanggar hukum Allah. Sebab kita yakin, kalau saya buat, saya akan diazab. Tapi kenapa buat? Sebab tak yakin. Sebab tak yakin. Belum pernah lagi saya jumpa orang bagi high beam dia, dia ingat anda pecut lagi tak? Sebab dia yakin adanya polis di hadapan dan sebagainya. Jadi begitu dengan tindak tanduk kita. Jadi kalimah kadzab ni, dusta dekat sini tuan-tuan, maknanya jangan ada perasaan sombong, maknanya jangan menafikan kebenaran. Hati-hati dengan perbuatan kita. Okey. Baik, itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan perhatikan kalimah ma nazzalallahu min syai'. Sengaja Allah sebut kalimah Allah. Kenapa Allah sebut kalimah Allah dekat situ? Kenapa Allah tak sebut kalimah ilah? Kenapa Allah tak sebut kalimah Rabb? Ma nazzala Rabb, ma nazzala ilah contohlah. Mungkin dari sudut lidah kita tak sedap lah, ma nazzala Allah tu macam sedap sikit. Dekat sini tuan-tuan juga ditekankan kepada kita, penghuni neraka dekat sini adalah penghuni yang telah beriman kepada Allah. Maknanya manusia yang bertuhan tetapi tidak beragama. Saya ulangi lagi sekali tuan-tuan. Kalimah wa qulna ma nazzalallah min syai'. Sengaja Allah sebut kalimah Allah dekat situ, nak kata penghuni neraka yang dicampak dalam neraka ni adalah penghuni neraka yang dulu dekat dunia dia telah kenal dan beriman dengan Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi dia tak beragama, tak berpegang dengan hukum hakam, tak mendirikan tak melakukan apa yang Allah perintah, tak tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab dia menafikan apa yang diturunkan oleh Allah, dia nafikan, dia tak percaya. Tapi percaya Tuhan tak percaya. Saya percaya ada Allah, tapi buat tak apa Allah suruh? Tak buat. Ni masyarakat kita biasa tuan-tuan. Saya minta maaf, saya sebut terus terang. Bila nak berkahwin, ikutlah upacara agama. Adanya akad nikahnya, adanya walinya, adanya saksinya. Beramal tak lepas tu? Tak, solatnya tinggal. Hukum hakamnya, mandi janabahnya, semua dia langgar sahaja. Hidup bertuhan tapi tidak beragama. Hati-hati. Yang itu yang Allah Ta'ala sebut. Kenapa disebut kalimah Allah? Sebab ni ucapan ahli neraka. Nak kata ahli neraka ni memang beriman dengan Allah, Tuhannya Allah, tapi menafikan hukum hakam syariat daripada Allah Ta'ala dalam kehidupan dia. Okay. Sebab itu saya sebutkan tadi, kenapa Allah tak sebut kalimah Rabb merujuk pada Tuhan, ilah pun merujuk pada Tuhan. Kalau nak kata mereka ni, ahli neraka ni tak beriman pada Allah, boleh jadi Allah guna dialog-dialog seperti mana ucapan Fir'aun.
Firaun masa dia nak tenggelam tu, nak lemas dalam laut merah tu, dia kejar Nabi Musa tu, apa Firaun kata apa? Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Kata Firaun masa dia nak mati, dia kata, aku beriman sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia kata Tuhan tu adalah ilah. Dia tak kata Allah. Sebab Firaun tak kenal Allah, dia tak beriman pada Allah. Cuma di hujung usia tu dia nak bertaubat, dia kata ilah. Boleh je Allah Ta'ala letak manazzala ilah. Apa yang telah diturunkan oleh Tuhan, nak merujuk pada ni ucapan ahli neraka yang tak beriman pada Allah. Tapi Allah kata ini penghuni neraka yang beriman dengan Allah dekat dunia ni, dia kenal Allah, tapi dia tak beragama, dia tak berpegang dengan syariat. Tak faham Ustaz ya? Okay, ini saya nak detailkan 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh ahli neraka sehingga masuk dalam neraka, yang kita kena refleks pada diri kita. Okey. Ataupun juga merujuk kepada, kalau tuan-tuan boleh tengok surah Az-Zukhruf, surah yang sama yang kita tengok awal tadi, surah yang ke-43 ayat yang ke-87. Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat yang ke-87. Okey, surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 87. Okey, tuan-tuan boleh semak-semak selak-selak sikit kita ni Quran. Tuan-tuan tengok Allah Taala sebut apa? Ayat 87 kata Allah Taala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kata Allah Taala, wala in sa'altum, sekiranya kamu ditanyakan kepada mereka, man khalaqahum, siapa ciptakan kamu, siapa ciptakan mereka ni, la yaqulunna, mesti mereka akan jawab Allah. Mana nampak? Hidup bertuhan ni, hidup dia bertuhan dekat dunia ni. Fa anna yufakun, kenapa kamu berpaling? Kenapa menyebabkan kamu berpaling daripada Allah, sedangkan kamu kata kamu percaya Tuhan tu Allah? Di sini tuan-tuan, seolah-olahnya ada sesuatu di sebalik ayat ni. Kenapa jadi macam ni? Ini namanya ada berhala yang kita besar lebih daripada Allah. Ada berhala dalam kehidupan yang kita besar daripada Allah. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya pernah awal dahulu saya ada sentuh pasal sirah. Masa mula-mula saya mengajar dulu, ada cerita pasal sirah. Kenapa orang Quraisy tak beriman dengan Rasulullah di Mekah berbanding dengan orang Ansar daripada Madinah yang tak kenal Rasulullah beriman dengan Rasulullah? Orang Mekah tuan-tuan kenal daripada Nabi daripada kecil. Bagi gelaran pada Nabi, kamu Al-Amin, kami percaya sungguh. 43 tahun, 40 tahun Nabi duduk dekat Mekah, Nabi tak pernah bohong. Sampai Nabi digelar Al-Amin. Orang Mekah tuan-tuan pernah tengok mukjizat Nabi ni. Nabi naik Jabal Abi Kubais, Nabi belah bulan tu. Satu bulan duduk belah kanan, satu bulan duduk belah kiri. Orang Quraisy nampak, perhati sungguh. Bulan terbelah. Sebab kata kalau kamu buat, kami akan beriman. Tuan-tuan bayangkan Nabi Musa, dia belah lautan dengan tongkat dia boleh sentuh laut tu. Nabi SAW belah bulan jarak jauh ni, tak sentuh bulan. Daripada jauh, terbelah. Nampak depan mata orang Quraisy. Tapi bila Nabi kata, nak beriman ke tidak? Saya tak beriman. Macam ada satu benda yang pelik sangat. Kenapa orang Quraisy sampai tahap tu? Orang Ansar pernah tengok tak mukjizat Nabi? Tak pernah tengok. Nabi hanya berdakwah daripada satu kemah ke satu kemah di Mina pada tahun ke-10 Hijrah. 10-11 Hijrah tu baru start. Dia tak pernah tengok mukjizat Nabi. Mereka hidup dengan Nabi, tak pernah hidup dengan Nabi. Quraisy hidup dengan Nabi, tengok akhlak Nabi, tengok perbuatan Nabi, tengok fizikal Nabi. Tapi bila cerita pasal Allah dan Rasul, tak percaya. Kenapa tuan-tuan? Safiur Rahman Al-Mubarakfuri sebut dalam kitab sirah yang terkenal, Ar-Rahiqul Makhtum. Dia kata Quraisy, dia bukan menyembah Lata, Uzza, Manat tu. Bukan beria sangat pun sembah berhala ni. Berhala yang lebih besar dalam hidup dia ada 3 sebenarnya. Pertama, iaitu berhala kuasa, jawatannya. Abu Jahal tahu kalau dia turun daripada, dia beriman pada Allah dan Rasul, dia akan turun daripada tahta dia. Maknanya jadi ketua pemerintah dekat Mekah ni, Abu Jahal akan turun, ganti dengan Muhammad. Habis dia. Siapa nak? Kedua, ni berhala wang ringgit.
Kalau dia beriman pada Allah dan Rasul, dia tak lagi boleh ambil rampas harta anak yatim, dia tak boleh lagi tindas orang-orang miskin, dia tak boleh lagi ambil riba daripada perniagaan. Dia tahu banyak perkara. Sebab apa? Orang Quraisy beriman tak dengan Allah? Ya, dia akan sebut beriman dengan Allah. Berdoa dekat mana orang Quraisy? Di Kaabah. Orang Quraisy sebelum Nabi dah berhaji, dah berumrah dah. Berdoa pun di Kaabah. Sebab apa? Bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim. Tapi kenapa jadi macam ni tuan-tuan? Sebab ni berhala yang lebih besar, kerana kuasanya, kerana jawatannya, kerana wang ringgitnya. Dan yang ketiga adalah kerana kesenangan kehidupan dia. Dia tahu kalau dia beriman pada Allah dan Rasul, akan dirampas semua kesenangan hidup dia, yang mana dia ambil harta-harta dari sudut yang batil. Okey, yang mana Nabi akan melarang mereka daripada buat seperti itu. Sebab itu kebenaran depan mata tapi mereka nafikan, kerana ada berhala yang lebih besar. Sebab itu hati-hati pada kita juga. Ucapan ni, kenapa kamu tak boleh tinggalkan rasuah? Kalau saya mengaku saya ambil rasuah, habislah saya kena penjara. Tahu salah tu, tahu salah, tapi terpaksa. Sebab kita rasa benda tu lebih besar, lebih daripada akhirat kita di sana. Okey? Baik, faham tuan-tuan Jadi kat sini tuan-tuan, hidup merujuk kepada penghuni neraka ni di dunia, dia hidup bertuhan, kenal Allah, tapi secara tak sedar dia telah secara tak sedar hidupnya tidak beragama. Sebab apa? Orang yang hidup bertuhan ni, hidup beragama ni, dia mesti menjaga ucapannya dan juga perlakuannya. Sebab itu tuan-tuan, dalam solat kita, dalam doa iftitah kita, dalam masa kita qiyam tu, iftitah kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salati wa nusuki, ibadahku, sesungguhnya solatku, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan sekalian alam. Kalau faham sungguh tuan-tuan, iftitah tu habis diri kita ni. Kita tahu kita serah diri kita bulat-bulat pada Allah. Memang perhamba diri seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Itu namanya hidup bertuhan. Okey? Hidup bertuhan. Bagi contoh paling mudah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan ada seorang kaya ni, dia ada ramai dia punya mate dia, orang gaji dia ramai. Daripada ramai-ramai orang gaji ni tuan-tuan, semua tahu saya punya majikan saya ni, tuan saya ni, kenal si A ni adalah majikan saya. Semua orang buat kerja masing-masing, ada tukang kebun, ada yang tukang masak, ada yang driver, semua buat. Tapi ada seorang ni, dia tak buat. Dia kenal tak tu majikan dia, kenal. Tapi kenapa dia tak buat? Sebab dia memang tak nak perhambakan diri dia. Samalah macam manusia yang semua kenal Allah tu adalah Tuhan dia, tapi kenapa dia tak taat perintah Allah? Sebab dia memang tak nak hidup dia terikat dengan undang-undang Allah Ta'ala. Okey? Okey, ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Yang ketiga, in antum illa fi dhalalin kabir, melakukan tuduhan dusta kepada Rasul. Okey, dan juga kepada kebenaran. Okey, boleh tuan-tuan? Baik, selesai ayat yang ke-9. Kita ada masa lagi sikit kan? Okey, tengok pada ayat yang ke-10. Okey, sebelum tuan-tuan, sebelum kita lanjutkan lagi, tuan-tuan perhatikan ayat 9. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dia akan sebut apa? Pada ayat yang ke-9 ni menjadi bukti adilnya Allah. Kenapa ayat 9 tu jadi bukti adilnya Allah? Macam pelik lah. Okey, kat sini tuan-tuan kena buat nota sikit. Ada apa-apa soalan ke di kita punya live kita? Ada soalan ke? Laju sangat ke? Okey, pada ayat yang ke-9 ni, ada 3 sebab kenapa Allah dialogkan ucapan ahli neraka ni. Ada 3 sebab. Pertama,
sebagai azab psikologi. Ini azab psikologi, satu penghinaan kepada penghuni neraka. Penghuni neraka jawab sungguh-sungguh ni, sedangkan dia tahu kalau dia jawab, dia bukan boleh kurangkan azab, dia bukan boleh keluar daripada neraka, tapi menambahkan lagi duka cita dia, kesengsaraan dia. Itu azab psikologi. Yang kedua, dialog ni adalah untuk menggambarkan kepada kita kesalahan yang dilakukan oleh penghuni neraka dekat dunia, supaya kita tak lakukan dekat dunia ni. Maknanya kita tahu Allah Ta'ala tak cerita atas angin, kenapa dia masuk neraka? Sebab dia kafir. Apa kafir tu? Ni Allah Ta'ala explain. Kenapa dia kafir? Pertama, dia dustakan Rasul, kemudian dia dustakan Quran, dia dustakan Allah, kemudian dia buat tuduhan dusta pula pada Rasul, kata Rasul sesat. Okey. 1, 2. Yang ketiga, Al-Hafiz Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia, sebab Allah itu adil. Yang ini tuan-tuan mungkin ada yang boleh jumpa clue dia, ada yang mungkin tak berapa jelas kenapa dia katakan Allah itu adil. Okey. Baik. Allah itu adil sebabnya tuan-tuan, Allah nak bagi tahu pada kita, setiap manusia walaupun seorang yang akan dibakar, walaupun seinci isi kulit dia di dalam neraka, bukan diazab dengan saja-saja. Tuan-tuan tengok ayat kedua, Allah Ta'ala kata apa? Al-Aziz. Aku Tuhan yang Al-Aziz, Al-Ghafur kan? Al-Azizul Ghafur kan? Pada ayat kedua surah Al-Mulk kan? Bila Allah kata aku ni yang ciptakan kamu, matikan kamu, kemudian Allah kaitkan aku Tuhan yang Al-Aziz. Sebab apa? Kira kata seluruh hidup kamu ni, yang mati, yang menghidup, mematikan kamu balik ni, Al-Aziz. Aku boleh buat apa sahaja. Aku suruh kamu puasa, kamu kena puasa, tak boleh langgar. Aku nak masuk kamu dalam syurga, dalam neraka, itu kerja aku. Sebab aku perkasa, tak ada orang boleh nafikan. Tapi juga aku ni adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Tapi Allah nak bagi tahu, walaupun dia perkasa, dia tak sama macam makhluk. Kalau makhluk ni perkasa, dia akan jadi zalim, jadi jahat, jadi itu dan ini. Tapi Allah kata, aku tu Tuhan yang Maha Adil. Sebab bila Allah nak campakkan penghuni neraka dalam neraka, penghuni neraka sendiri mengatakan, aku diazab dalam neraka ni bukan salah Tuhan, tapi salah aku. Peringatan datang tak? Datang. Tapi apa aku buat? Aku nafikan, aku dustakan Rasul, aku buat tuduhan palsu pada Tuhan, aku buat tuduhan palsu kepada Rasul. Tuan-tuan nampak? Itu bukti Allah tu adil. Tak ada orang masuk dalam neraka walaupun dibakar sikit isi dia, melainkan dia tahu yang dia sendiri salah, bukan Tuhan yang menafikan dia. Okey. Saya dulu dunia tak dapat apa-apa cerita pun tentang Islam. Dia tak akan masuk dalam neraka. Dia masuk neraka mesti sebab dia dah tahu dah, tapi dia yang menafikan. Jadi ini 3 sebab kenapa adanya dialog di dalam neraka. Okey, pada ayat yang ke-9. Jadi kat situ bukti Allah tu Maha Adil. Sebab itu Al-Hafiz Ibnu Katsir sebut dalam tafsir tuan-tuan, dia kata apa? Allah menyebutkan keadilannya kepada makhluk-makhluknya, bahawa dia tidak akan mengazab seorang pun melainkan setelah disampaikan hujah kepadanya serta dikirimkan utusan kepadanya. Maknanya tak akan ada makhluk yang akan diazab dalam neraka melainkan kedua, adanya hujah daripada Allah, bukti daripada Allah, aku Tuhan, kamu tengok semua ni ada dah. Dan yang kedua, setelah dihantar utusan kepadanya. Okey. Okey, baik. Internet semua. Tapi sama lah macam Ustaz jual kami berat. Tapi apa ni, orang tu tak tahu tentang benda ni benda tu. Walaupun dari warna benda ni semua tak ada orang tu, tak ada orang recommend dia sendiri good. So dia tak ada lah beli kan. Okay. So macam tu kalau orang tu tak beli, mungkin dia dengar, wah ada religion nama Islam, tapi tak ada. So dia go to the and down the what Islam is. Dia orang akan di azab ataupun tidak? Okey. Keduanya, apakah kita yang Muslim ni berdosa kerana tidak pergi menyampaikan kepada dia? Okey, faham.
Okey, soalan daripada Puan Shima. Kalau seseorang tu dia tak pernah sampai, tak pernah dengar, tak pernah tahu pun cerita tentang Islam, kan? Adakah dia mati nanti akan diazab? Dia mungkin pernah dengar. Okey, dia mungkin pernah dengar tapi dia tak tahu kebenaran tu sebab mungkin dia tak cari ke, mungkin tak sampai berita ke apa macam mana, tapi dia tahulah Islam tu pernah dengar lah. Kalau dia mati dia dengar cerita semua negatif tentang Islam tu, adakah menjadi azab pada dia di akhirat nanti? Yang kedua iaitu apa tadi? Adakah kita sebagai Muslim ni bertanggungjawab untuk sampaikan cerita yang baik yang sebenarnya kepada mereka? Jawapan dia pada ayat 10. Allah jawab direct pada ayat yang ke-10. Okey. Baik. Persoalan tu kadang-kadang memang macam tu. Kadang-kadang kita bertanya, saya pun tak sangka-sangka kadang. Jawapan Allah Ta'ala sebut sebab benda tu akan difikirkan kan. Kita terfikir. Tapi jawapan ke-10 tu, jawapan nombor 10 tu adalah jawapan yang memang Allah Ta'ala highlightkan. Cuma soalan nombor 2 daripada puan tadi, adakah kita yang bersalah? Yang ini adik kena faham dari sudut individu punya peranan. Dari sudut mereka yang dengar-dengar cerita Islam pasal negatif, satu tanggungjawab dia sendiri untuk cari. Yang kedua, memang tanggungjawab Muslim itu adalah untuk tabligh, menyampaikan. Dakwah ni memang kerja semua Muslim yang beriman pada Allah dan Rasul. Asal sebut la ilaha illallah, semuanya adalah pendakwah, kena sampaikan. Cuma memainkan peranan masing-masing. Sama ada dengan mungkin hujah agamanya ke, ada sama melalui akhlaknya ke, perbuatannya, itu ikut kepada kemampuan masing-masing. Sebab itu saya teringat kisah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ni dia kan alim besar, imam kepada mazhab Maliki yang duduk di Madinah. Memang orang semua merujuk pada dia. Ada seorang sahabat dia, saya tak ingat nama sahabat dia ni ahli ibadah, hantar surat kepada Imam Malik. Dia kata, wahai Imam Malik, kamu imam besar, sepatutnya kamu mesti alim, mesti abid macam aku juga. Maknanya Imam Malik kena tegur orang kawan dia, ni sama-sama kawan lah. Kalau kamu imam besar, sepatutnya kamu mesti lagi kuat beramal macam aku juga. Tahu apa jawapan Imam Malik? Semua orang dipermudahkan mengikut kemampuan. Aku dimudahkan dari sudut ilmu. Dakwah aku, kerja aku, ibadah aku dari sudut menyampaikan ilmu. Ada orang dimudahkan dari sudut melakukan ketaatan, silakan. Ada orang dimudahkan dari sudut buat kebajikan, silakan. Allah Ta'ala dah pecah-pecahkan. Sebab itu skop ibadah ni asas dia sikit je, tapi dia yang lain luas, kan? Semua ibadah. Nanti kita akan jumpa tuan-tuan. Orang ingat ibadah ni puasa, solat, haji, umrah. Tapi Allah kata ibadah juga adalah meninggalkan maksiat ketika bersendirian. Sebab itu Allah jamin. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Siapa yang takutkan kepada Allah dalam keadaan bil ghaib, bersendirian, Allah bagi dia apa? Lahum maghfirah. Pertama, pengampunan. Wa ajrun kabir. Yang kedua, syurga. Sedangkan dia tak buat apa-apa pun. Ketika bersendirian, dia takut pada Allah. Dia tinggalkan maksiat. Dia boleh buat maksiat tapi dia tinggalkan. Itu pun dikira ibadah. Yang kita sangka tinggalkan benda tu bukan ibadah. Ibadah tu hanya solat, puasa. Sebenarnya tidak. Luas. Okey. Jadinya, kalau kita ada kemampuan dari sudut memang kita boleh sampaikan dakwah, kita tahu, kita boleh sampaikan, itu kerja kita. Tapi kalau kita memang tak ada kemampuan, kita terikat dengan komitmen-komitmen yang lain, tak boleh juga nak kata dia berdosa sebab kita tak sampaikan dakwah pada orang lain. Sebab itu kerja ini dipanggil fardu kifayah. Ada orang yang dah menyampaikan, yang lain selamatlah. Yang penting jangan sampai semua tinggalkan. Semua orang tak peduli dah tentang kerja dakwah ni. Kalau tidak, habis dosa kita, tuan-tuan. Berapa ramai yang kita tak buat kan? Sebab masing-masing ada peranan masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing. Jelas tuan-tuan Okey. Terutamanya di Latin America. Di Latin America ni ramai orang tak tahu. Betul. Tapi 600 juta penduduknya, tak sampai 700,000 yang Muslim. Tetapi kita punya tim yang pernah pergi ke sana menyatakan dia orang ni sangat open minded. Dia menerima, dia tak influence by Islamophobia. Dia nak tahu apa itu Islam. Tapi bila PFP cuba, sebab kita perlukan anak, kita tak ada sponsor kan. Tapi banyak juga lah yang kami dapat. Kenapa nak pergi jauh? Ya, faham.
Ya. tak ada orang tak nampak. Betul. Maknanya kita dapat maklumat. Macam ada orang dia tak tahu kan. PMP dapat maklumat di Latin America kan. Di Latin America tu ramai lagi yang kita ada potensi besar untuk kita sampaikan agama kita. Kita dah tahu dan kita ada kemampuan, kita sampaikan. Itu sebab tanggungjawab kita tu dah dipilih untuk kita menyampaikan. Jadi orang yang lain jangan menafikan. Oh, duk kejar yang jauh, yang dekat ni. Tak. Kalau awak mampu buat yang dekat, awak lah buat yang dekat. Kami mampu buat jauh, kami buat jauh. Maknanya tak ada orang boleh halang. Selagi kita ada kemampuan, selagi itu kita kena sampaikan. Saya bagi contoh macam ni. Contoh ada pendakwah. Ada pendakwah jenis yang memang cerita penyampaian dia semua high level. Kalau kita dengar berat sungguh, tak boleh dengar kita. Tapi orang-orang yang ada basic dia boleh faham. Ada orang yang dia pendekatan dakwah dia hanya untuk remaja sahaja. Ada orang pendekatan dakwah dia hanya untuk orang awam sahaja. Adakah kita nak kena salahkan? Awak ni tak boleh dakwah macam ni. Awaknya dakwah ni terlalu huha-huha sangat, contohlah. Awaknya dakwah tak boleh sebab masing-masing itulah dia punya skop dia. Kalau awak yang ada ilmu yang terlalu berat ni nak sampaikan kepada remaja yang baru nak masuk agama, nak jinak dengan agama, tak boleh. Maknanya semua orang ada peranan masing-masing. Yang penting jangan nafikan usaha dia. Yang penting jangan nafikan usaha dia. Kalau dia salah, lain untuk kita perbetulkan. Tapi kalau menafikan usaha dia, kita yang salah sebenarnya. Okay? Jadi masing-masing ada peranan dia. Kita mudah je konsep dia. Selagi kita ada kemampuan nak sampaikan, silakan. Dan yang lain jangan nafikan. Saya macam nak kata macam mana tak yalah, ni kita adalah tersalah sebut nanti. Okey, potong nanti kita potong. Okey, baik, tak apa. Baik, kita tengok sikit ayat yang ke 10. Sikit ya tuan-tuan, ayat ke 10. Saya sebut tadi ayat 9 10 adalah dialog penghuni neraka. Panjang sebenarnya tapi Allah pecah kepada dua ayat. Bukan saja-saja tapi Allah Taala memang nak highlightkan poin-poin utama. Jadi ayat 9 kita dah nampak dah poin dia. Ayat yang ke-10, poin dia Allah kata apa? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Allah Taala, lau kunna, ucapan penghuni neraka ni, lau kunna, sekiranya kami, nasma'u, mendengar, au na'kilu, dan juga menggunakan akal kami ni berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, sudah tentu kami ni tak termasuk daripada kalangan neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, berkobar-kobar kepanasan dia ni, azab ni. Okey, di sini sebenarnya persoalan yang timbul. Kalau ada seorang kumpulan individu masyarakat yang tak pernah sampai cerita Islam pada dia, tapi didengar sahaja, ucapan tu negatif saja. Sebenarnya tanggungjawab kepada Muslim, tanggungjawab kepada manusia, aku dah berikan dia akal, aku dah berikan dia pendengaran. Sepatutnya dia kena manfaatkan. Dia tak boleh kata, tak sampai pun. Tak. Kamu dah ada telinga dah. Ni nikmat ni. Kamu dah ada akal dah. Manfaatkan. Fully utilize apa yang aku dah beri pada kamu. Sepatutnya. Jadi tak ada satu benda yang dia boleh nafi dan argue dengan Allah Ta'ala. Okay? Dia tak boleh nafikan. Sebab benda dah diberikan. Maknanya kena usaha manusia itu sendiri untuk mencari. Duk cerita Islam ni, kalau manusia yang proaktif, dia akan tak nak, apa benda yang masalah sangat ni kan? Mesti dia mencari. Kalau dia malas dan sebagainya, pasif, itu yang menyebabkan dia tetap juga akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat. Okey, baik. Kat sini ada beberapa perkara yang sangat penting. Kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala sebut dua perkara. Pertama, Allah kata nasma', kami dengar, au na'kil, dan kami berakal. Kenapa Allah Ta'ala tak guna kalimah basar, kami melihat? Hanya dua saja, kita kata apa? Nikmat panca indera yang Allah berikan kan, yang ditekankan kat sini. Kami mendengar dan juga kami berakal. Kami tak menggunakan akal ni. Kalau kami mendengar dan kami menggunakan akal, berfikir, mesti kami tak akan masuk dalam neraka sa'ir ni. Dekat sini tuan-tuan, nak bagi tahu dua panca indera ni, telinga dan berfikir ni adalah nikmat yang merujuk kepada tempat manusia menerima maklumat. Macam mana cakap Maknanya
mata ni satu perkara lah. Telinga dah cukup dah untuk dapat maklumat. Dalam masa yang sama, kalau Allah Ta'ala letakkan mata dekat sini, nanti kat neraka nanti ada orang argue. Saya tak pernah jumpa Rasul pun. Macam kita kan, saya tak pernah jumpa Rasul, macam mana Allah awak nak hukum saya? Sebab tu Allah kata, nasma'. Cerita Rasul sampai tak? Sampai. Walaupun Rasul tak ada, tapi cerita sampai tak? Sampai. Jadi itu yang akan dipertanggungjawabkan kepada kamu. Kamu dengar, automatik kamu akan proses di fikiran. Sebab itu Allah tekankan dua perkara. Di sini tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Mulk juga. Ada 3 nikmat. Benda ni menarik lah tuan-tuan. Kita tak sempat lah nak tekankan semua. Saya nak timbulkan beberapa persoalan dengan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh cari jawapan ke, ataupun sama-sama berfikir. Nanti tuan-tuan jumpa dan surah Sajadah ada, surah Al-Mulk ada. Allah kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wa as-sama'. Allah kata ni nikmat wal absar wal afidah. Ada 3 Allah Ta'ala berikan nikmat, dan 3 nikmat ni Allah Ta'ala akan pertanyakan dekat akhirat. Ni tentang nikmat ni, kenapa kamu tak boleh dapat hidayah? Kenapa kamu tak dapat ilmu? Kenapa kamu tak dapat maklumat tentang agama ni? Sedangkan aku dah berikan kamu sama', aku dah berikan kamu al-absar, aku dah berikan kamu al-afidah, aku dah berikan kamu pendengaran, aku dah berikan kamu penglihatan, dan aku berikan kamu hati. 3 perkara ni. Tuan-tuan akan jumpa banyak tempat Allah Ta'ala sebut benda ni, 3 utama ni. Telinga, mata, hati. Okey. Cuma tadi, kalau tuan-tuan perasan, Allah Ta'ala sebut nasma' kan? Lau kunna nasma'u au na'kilu. Kami, kalaulah kami ni mendengar dan kami melihat. Tuan-tuan perhatikan kenapa Allah sebut sama', dengar dan akal? Sebab ini adalah fungsi kepada telinga. Allah Ta'ala tak sebut uzunun. Kenapa kamu tak macam nak kata bukankah aku dah berikan kamu telinga? Kan? Tapi Allah tak cakap aku berikan kamu telinga, aku berikan kamu pendengaran. Sebab ada orang ada telinga tapi dia tuli, pekak. Ada orang diberikan mata tapi dia buta. Jadi Allah kata aku dah berikan kamu nasma', pendengaran, maknanya dia tak pekak. Faham maksud saya? Aku dah berikan kamu akal, maknanya kamu boleh berfikir, bukan beri otak. Sebab otak disebut muhul. Muh tu otak. Allah tak kata aku berikan kamu otak, aku berikan kamu akal berfikir, maknanya mampu berfikir. Maknanya semua dalam keadaan normal, tapi kamu tak manfaatkan. Sama lah dengan ni tuan-tuan. Allah kata aku berikan kamu sama' pendengaran, aku berikan kamu absar penglihatan, aku berikan kamu al-afidah hati. Okey. Soalan saya tuan-tuan, kita tak habis lagi ayat yang ke-10 ni kita akan repeat nanti. Cuma soalan yang timbul, ada banyak soalan ni, tapi salah satu soalan, kenapa sama' ni, kalau kita belajar bahasa Nahu, Allah gunakan singular, al-absar Allah gunakan plural. Sebab kalau dia singular dia akan jadi basar, tapi Allah guna al-absar. Dan di sini pun kenapa Allah gunakan plural? Al-afidah daripada kalimah fuad, merujuk pada hati. Okey, dan dalam masa sama kenapa Allah gunakan afidah? Kenapa Allah tak gunakan kalimah al-qalb, hati? Ni semua nikmat-nikmat ni yang kita kena tahu, sebab dah kita dapat dan semuanya akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat. Okey, ini persoalan yang kita tinggalkan untuk tuan-tuan fikir-fikirkan. Mungkin boleh cari-cari jawapan, mungkin kita akan kongsi pada kesempatan yang akan datang. Jadi saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga menambah lagi kelazatan kita membaca ayat-ayat Allah dan memahami ayat-ayat Allah, insya-Allah. Ada apa-apa soalan daripada ni? Tak ada. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.